أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita membaca jemaah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat yang disediakan Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah SWT masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah Taala masih lagi kita dalam hamba-hambanya untuk hadir ke rumahnya. Walaupun hari ini bukan hari yang terakhir untuk hari yang kedua, dia tutup pula. Kita pun tak tahu nama benar bukan. Ikut adalah apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang telah diarahkan. Walaupun dalam keadaan sebelum ni kita tersebut, kita berdoa moga-moga tak ada peristiwa tutup masjid, surau apa semua kan. Dan tak bina negeri terlibat. Dan hari ini pun dimaklumkan kata highway itu orang nak balik raya, orang pakai lari keluar. Sebab apa? Nak pergi ke tempat yang PKPB, PKPP. Tapi tak apalah tuan, kita mesti tahu sini lah. Dan kita akurlah untuk 2 minggu ni tuan, kita tak boleh nak solat secara berjemaah. Dan untuk 2 minggu ni juga, kita tak boleh nak sama-sama pada solat Jumaat. Yang kita takut tuan, dia sebelum ni boleh betul juga 2 minggu. Lepas 2 minggu, dia lajak 2 minggu, dia lajak 2 minggu, dia lajak 2 minggu, nak pergi ke 3 bulan. Kita harap-harap masing-masing dia bagi kita sama lah. Hari ni pula kes yang tertinggi dalam sejarah 3,300 lebih. Di next minggu pula dah 300 lebih. Macam untuk kita dia tak rasa dengan 300 lebih tu elok lah. Dia buat PKP pun pakai duduk rumah lah. Yang nak pergi kerja pun dia pergi seorang-seorang. Habis kerja dia akan balik. Dia syarat dia mudah lah kan. Kedai makan jangan tak pusing dia. Habis orang nak melepok dia tak ada tempat. Lagi mana kedai makan boleh duduk minum teh ke apa kan, dia ramai semua tu. Dia kalau pun kedai buka take away dia jadi tak ada apa, maka insya-Allah semua orang akan bantu. Dan kita mohon kepada Allah kan, yang kita dapat hari ni mungkin Allah Taala akan maafkan kita sebab kita nak ikut cakap pemimpin kita kan. Esok kita tak ada nak jemaah. Tapi jangan tinggal jemaah di rumah. Mungkin Allah Taala bagi ruang balik untuk kita bersama anak betul balik isteri kita, anak-anak kita kan. Jangan berkata bila di rumah isteri semayang cara dia, kita semayang cara kita, anak-anak ikut suka dia tak. Kita kumpul kita 5 waktu kalau boleh biar di rumah macam mana berlaku di surau. Anak kita kecil-kecil gerak dia pergi subuh sama dengan kita. 5 waktu suruh anak seorang satu azan kalau anak ramai. Dan kita naik sebagai imam. Lepas kita tengok solat anak kita, habis-habis tu mungkin boleh duduk baca Yasin sama-sama ke, baca Quran sikit-sikit ke apa ke. Mungkin Allah Ta'ala beri ruang untuk kita nak rapatkan kepada silaturahim dalam keluarga kita. Kita terima benda ini sebagai satu benda yang positif daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun kita banyakkan bersyukur kepada Allah. InsyaAllah bila kita syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat dia. Allah akan cukupkan apa yang kurang pada diri kita. Tak perlu susah hati dengan rezeki kita. InsyaAllah kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan pelihara kita sama-sama insyaAllah. Baik tuan-tuan, InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair. Kita masih lagi berada pada dosa yang ke-13, dan itulah di bawah tajuk minum arak. Dan kita berhenti pada bulan lepas pertemuan yang lalu pada muka surat 79. Hari ini insyaAllah kita akan masuk pada fasal yang baru. Cuma sekadar nak sebut balik tuan-tuan, bagaimana kita tengok bulan lepas tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab ni ada hadis-hadis dan sebagainya. Peminum arak diumpamakan seperti seorang penyembah berhala. Makna kata terlalu besar dosa yang disediakan, terlalu teruk azab yang akan digunakan ke atas seorang peminum arak yang tak mau bertaubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok juga pada fasa yang satu lagi, Allah tidak menerima amal kebajikan peminum arak.
Selagi mana Allah tu berada dalam badan kita tuan, maka selama tu dah segala amal ibadat kita, termasuk solat, puasa, zakat, segala kebaikan yang kita buat takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat dan teruk benda ni tuan. Hari ni kita nak sambung lagi pada pasal yang berikutnya, peminum arak tercabut imannya ketika meminumnya. Oh, hari cukup bahaya tuan. Tercabut iman ni maksudnya tuan, mana kata kita sebagai orang Islam hari ni, kita orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, basic kita tuan, dia pecah kepada dua. Ni basic asasan untuk orang awam macam kita ni tuan. Dia pecah kepada dua. Apa dia? Dia pecah kepada Islam dan iman. Di mana Islam ada rukun dia yang 5, iman ada rukun dia yang 6. Kalau kita tengok pada tajuk hari ni tuan, orang yang minum arak ketika mana dia melakukan perbuatan tersebut tercabut imannya, bermakna waktu tu dia tidak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Orang minum arak ni dia tak percaya kepada Allah. Tuan setuju ke tak? Setuju. Sebab apa? Sebab takkan dia tak tahu arak tu haram. Takkan dia kata benda tersebut dibenci oleh Allah dan juga dilarang tegas oleh Nabi SAW. Tapi dia buat juga. Dia minum juga. Maka tatkala waktu itu dia telah menolak apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tercabut iman dia. Kalau dalam keadaan tersebut dia mati tuan, nescaya dia bukan mati sebagai seorang penyembah Allah Subhanahu wa taala wal a'yazubillah. Baik, kita tengok tuan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, an Abi Hurairah an Nabi SAW qala, la yasriqu as-sariqu hina yusriqu wa huwa mu'min, wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa at-taubatu ma'rudatun ba'du. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak akan mencuri seseorang ketika mencurinya ia dalam keadaan beriman. Tidak akan berzina seseorang ketika dia melakukan zinanya ia dalam keadaan beriman. Dan tidak akan meminum seseorang akan minuman arak dalam ketika itu ia beriman. Sedangkan pintu taubat tetap dan sentiasa terbuka pada bila-bila masa. Tuan-tuan, pada hadis yang pertama ni Nabi highlightkan pada 3 dosa besar, iaitulah curi, zina dan arak. Nabi cakap jelas, dalam 3 dosa besar ni tuan, kalau pada waktu tu kita beriman kepada Allah, maksud dia apa? Kita tahu benda ni dilarang oleh Allah. Nabi dah bawa dalam bentuk wahyu dan juga diajak sendiri oleh Nabi SAW. Kita jelas, kita terang benda ni hukum agama dia. Dan ketika kita nak melakukan perzinaan, nak minum arak, nak curi, dalam keadaan kita sedang, Allah melihat. Dalam kita waras, Allah Maha mengetahui. Allah nampak segala perlakuan kita tuan, nescaya kita takkan melakukan perbuatan tersebut. Sebab tu Nabi sebut, orang yang tak kala dia nak melakukan kesalahan, dia percaya dengan kewujudan Allah. Dia tahu Allah tengok, dia tahu Allah dengar, dia tahu Allah nampak, nescaya dia takkan buat benda-benda yang tersebut. Walaupun di sini dihighlightkan pada 3 jenis dosa, 3 jenis perbuatan, namun percayalah, segala bentuk larangan yang telah ditegah dalam agama kita, kalau waktu kita nak melakukan dia, kita beriman kepada Allah, kita tahu benda ni haram, kita tahu benda ni dia bawa kita masuk dalam neraka Allah, nescaya kita tak dapat. Makna kata ketika seseorang itu melakukan dosa maksiat dan kesalahan kepada Allah, mana kata ketika dia sedang melakukannya, dia melupakan Allah. Tuan, takkan kita tak tahu zina itu tak boleh. Takkan kita ni sampai tak ada maklumat arak tu haram. Semua ada maklumat, semua tahu benda ni. Pasal apa melakukan juga? Menurut hawa nafsu, dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Mana kata sebab tu dah tuan, hati ini perlu bersih. Walaupun kita dah sebut berulang kali benda ni tuan, dia ada relate dia ada kaitannya. Bila Nabi sebut kita beriman, okey, iman ada di mana? Ada di hati. Nabi sebut tentang hati, Nabi kata apa? Baik dia baik semua, buruk dia buruk semua. Nabi describe tentang hati. Mana kata orang yang dia melakukan kewajipan ketaatan kepada Allah, in the same time, dalam masa yang sama, dia tetap sama naik melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, di sana ada dia ada
ada sesuatu yang tak kena pada hatinya. Ada masalah pada hatinya. Tuan, saya dalam Facebook saya ada friend dengan Syafiq Alias. Saya follow dia lah. Follow ni waktu dia insaf dulu ni. Waktu dia dah pakai jubah, dia pakai kepiah semua ni. Dah ni dia dah jadi balik. Sehari dua ni nampak rancak pula dia dukung status. Dia dulu. Dia membahasakan diri dia ratu. Betul? Kita ambil bukanlah kata kita nak hina mana-mana hamba Allah. Tapi dia satu orang yang pernah mengikuti Abah jalan-jalan Tingali, dan dia sedap, dia salah, dia kembali ke asal. Kemudian dia rasa asal dia tu dia tak boleh, dia patah balik. Betul? Agak-agak benda macam tu, sewaktu dia patah balik tu, contohlah kata, yang tu yang disebut, waktu tu dia menolak ketuhanan. Tak ada kepercayaan dia kepada Allah. Walaupun kemarin itu tuan, yang saya sebut ni sebab apa? Kemarin sebab dia ambil gambar, dia bubuh, gambar kubur. Dia minta satu hari kita akan mati, orang akan mati, dia nak tu dia berjabu, orang makin dia kan. Baca komen tu kira nak gelap kan. Kita tak, saya nampak macam ini main-main sungguh ke? Tak tahu main-main ke ataupun memang dia teringat kepada kematian ke, dia takut kalau dia mati dalam keadaan dia tak sempat nak berubah ke, apa ke. Sebab tu pada akhir hadis ni Nabi sebut pintu taubat tetap dan sentiasa terbuka. Nak apa tuan, dalam semua larangan Allah ni dia ada kesedapan dan kenyamanan. Arak dia ada sedap dia, zina ada sedap dia, curi ada seronok dia. Tapi ingat Allah kata, hampa tersalah macam mana, hampa tersilap jauh mana pun, tapi kalau hampa sedang, tolong balik ke aku, minta ampun ke aku, berhenti buat benda ni, aku akan ampunkan hampa, aku akan terima segala taubat. Jadi hadis ni tuan, dia akan jadi satu poin besar kalau kita nak masuk ke dalam hati kita. Setiap perkara yang kita buat dalam bentuk maksiat, walaupun kecil, contoh dia tuan, umpat. Umpat ni orang tak kata maksiat sebab apa? Zaman orang tak sebut kalimah umpat, orang sebut perkataan troll. Dia seolah-olah bila orang sebut troll ni dia macam halal. Umpat tak boleh, haram. Ya kulalah ma'akhi, pandai apa Quran macam makan daging saudara sendiri. Troll? Troll tak apa. Apa beza troll dengan mengumpat? Kalau tujuan dia nak menyakitkan hati orang, nak membuka keburukan seseorang, sama yang tu tuan. Walaupun troll yang kita buat tu tuan, kita tahu benda tu haram, tapi kita rasa benda tu macam biasa. Untuk orang beriman, dia takkan buat benda tu walaupun bagi dia kecil. Sebab dia tahu benda tu akan dikaitkan balik oleh Allah waktu dihisab di akhirat. Jadi hadis ni tuan, kalau boleh kita pegang dalam diri dan hati kita. Kalau kita buat maksiat ketika itu iman tak ada dalam diri kita, bahaya kan? Tak ada iman, mati, Allahu Akbar, sia-sia amalan. Kita bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebuah hadis lain dinyatakan, sesiapa yang berzina atau minum arak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut imannya sebagaimana seseorang melepaskan baju kemejanya melalui kepalanya. Kita saya pakai baju, kita pakai baju tuan. Kita buka baju kita pakai ni apa yang ada pada diri kita tuan? Kulit badan kita. Ada tak walaupun sehelai benang? Tak ada. Macam tu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata iman dicabut seolah-olah kita buka pakaian kita, tak ada apa di badan kita. Habis pula kata Allah cabut iman tu 90%, ada sikit lagi ke apa ke, tak, cabut semua. Ketika kita melakukan larangan Allah, maka tak kala itu iman terkena macam kita pecat baju kita, kita buka baju kita. Dalam keadaan tak sempat serung balik baju tutup, Israel berjumpa dengan kita. Tak kenanya kehidupan kita di sana lagi. Ya, tuan-tuan, saya nak ambil sikit daripada kita asal satu hadis. Hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man syaribal khamra musmiyan mumsiyan asbaha musyrika, wa man syaribaha musbihan amsa musyrika." Atau kama qala sallallahu Rasulullah, yang bermaksud barang siapa yang meminum khamar yakni arak pada petang hari, maka pada pagi harinya dia boleh menjadi musyrik. Dan barang siapa yang meminumnya pada pagi hari, dia boleh menjadi musyrik pada petang harinya.
Mana kata tuan-tuan disebut syirik ni tuan-tuan, musyrik ni antara geng-geng yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, kafir, munafik. Ni antara penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada golongan manusia. Termasuklah mereka yang berdosa. Tapi mereka masih ada iman. Dia juga akan masuk neraka, tapi dia akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bila selesai segala azab yang dikenakan. Maka habis dia masuk syurga. Tapi 3 golongan yang akan kekal selama-lamanya, kafir, munafik, musyrik. Dan Nabi gambarkan pada hadis yang saya baca tadi ni tuan-tuan, orang yang minum pada pagi sampai ke petang dia musyrik. Orang yang minum petang sampai ke paginya dia musyrik. Kalau orang musyrik tuan-tuan, semayang pilah 1000 rakaat pun Allah tak terima ibadat. Sebab orang itu pada waktu tersebut dia bukanlah daripada golongan yang akan diberikan ganjaran oleh Allah di atas segala amal ibadat dia. Sebab apa? Dia menolak benda yang telah pun dilarang oleh agama. Dia melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastara'u raihatal jannati min masirati 500 'am wa la yajidu rihaha mannanun bi'amalihi wa la 'aqul wa la mudminu khamrun." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya bau harum syurga itu akan tercium pada jarak perjalanan 500 tahun dan tidak akan mencium baunya oleh penderhaka kepada kedua ibu bapa, peminta sedekah yang mengharapkan balasan, dan peminum arak yang tega. 500 tahun jarak perjalanan tuan-tuan, bau syurga dah boleh dihidu. Panjang tuan. Kita boleh mula buat test tengok 500 tahun perjalanan. Mula pada sini berhenti lepas 500 tahun. Tak ada 70 kolek dah. Tak sampai 500 tahun tuan-tuan. Hak tu yang disebut 500. Bila cerita bab syurga kena kali dengan 1000. Nah, baru dia akan dapat waktu betul ini syurga. Makna kata 1000, 10,000, 100,000. Tu ada 500,000 tahun perjalanan. Bau syurga tu dah boleh bau dah tuan. Harum dia, lemak dia, wangi dia, seronok dia. Tak tahu nak kata tuan-tuan. Syurga ni bila dapat dia punya bau saja tuan-tuan, dia dah lupa habis keliling. Baru bau. Tak tengok lagi. Bila main depan pintu syurga tuan-tuan, nganga tuan-tuan, tergamam. Baru nampak pintu dia, boleh berdiri di hadapan syurga, tak ada nak langkah masuk tuan-tuan. Silat-silat tak boleh nak langkah. Sebab apa? Kagum. Kagum yang teramat sangat yang tak henti nak digambarkan tuan. Sebab dia nampak di depan dia satu nikmat yang dia akan kecapi selama-lamanya. Boleh dapat harum syurga ni pun tuan, kira sapuh lah tuan. Tapi ada 3 golongan yang diharamkan untuk bau syurga. Makna kata bau pun tak dapat, apatah lagi nak masuk. Pertama Nabi sebut siapa dia? Orang yang derhaka pada mak ayah. Tuan-tuan ni nak PKP ni. Kalau mak ayah kita ada tuan-tuan, tolong pastikan kita tak lepas tanggungjawab walaupun tengah PKP. Kalau mak ayah kita tak sihat, sakit ke apa, kata tuan, buatlah apa-apa usaha, pergilah balai, ambil surat, pergi ziarah balik tengok. Kalau mak telefon kata dengar tak sihat, dengar dia batuk ke apa, mak nak pergi, tak boleh, mak PKP. Kita pula duk guna alasan ni. Memang mak kita tahu PKP. Memang ayah kita sedar, kita payah nak dengar. Tapi kita sebagai anak tuan-tuan, jangan ambil mudah, jangan jadikan benda ni sebagai alasan. Pergi ziarah. Kalau Allah yang declare, hang derhaka, hang sanggup guna alasan untuk tak mau nak pergi ziarah mak ayah hang. Kalau Allah yang kata kita derhaka tuan-tuan, kita daripada syurga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan disebut di sini, peminta sedekah yang mengharapkan balasan. Yang kuat, dia sihat, tapi dia duk minta sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Hari ini peminta sedekah tuan-tuan lebih kaya daripada orang yang bekerja. Walaupun itu satu pekerjaan dia duduk, dia minta sedekah tuan-tuan. Tapi dia punya pendapatan tuan-tuan banyak pula kita. Sampai orang sanggup buat sedikit. Mudah duduk, lagi dia boleh nampak susah, dia merayu sikit yang tu yang ni, kita pun bagi.
Kita duk fikir apa? Sebab banyak orang sebut sedekah lah, RM1 apa sangat. Bila kita jumpa orang minta sedekah ni, mana kata Allah nak bagi orang kat kita nampak kebaikan. Kan kita duk sebut benda-benda begitu, kita nak tambahkan jariah kita. Tapi ada orang yang nak ambil kesempatan daripada orang yang baik hati ni. Dia duduk di satu sudut tuan-tuan 2-3 jam sudah tuan-tuan. Beratus dia dapat. Bahkan ada yang sampai 1000. Relax lah. Tak payah buat apa. Duduk sini dapat kekit pula. Yang kita ni tuan-tuan nak boleh sehari 50, sehari 100 pun penat pada kaki petang. Dia salah gunakan apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Dia minta sedekah tuan-tuan. Maka ketika itu dia tak akan dimasukkan dalam syurga oleh Allah. Yang ketiga tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW, peminum arak yang 3. Makna kata 3 ni tuan-tuan tak akan dapat masuk syurga sehingga mati mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah. Kalau bertaubat, mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa, maka benar itu akan berlaku. Cerita semua daripada bab dosa 1 ni tuan-tuan, setiap kesalahan yang disebut azab dia, neraka dia, tak boleh masuk syurga, hatu hani untuk mereka yang tidak bertaubat sehingga akhir hayat dia. Kalau orang yang bertaubat, mudah-mudahan Allah Taala akan melepaskan kita daripada segala apa yang disebut sebagai balasan yang buruk itu tadi. Imam Ahmad rahimahullah taala pula meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرِبُ الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْغُوطَةِ وَهُوَ مَاءٌ يَسِيلُ مِنْ فُرُوجِ الْمُؤْمِسَاتِ يُؤْذِي رِيحُهُ مَنْ فِي النَّارِ." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak akan memasuki syurga bagi orang yang menggembari minuman arak, orang yang mempercayai sihir, orang yang memutuskan silaturahim, dan sesiapa yang mati sedang dia meminum arak, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya minum air dari sungai Ghuttah, iaitu sumber airnya dari kelamin-kelamin penzina yang baunya sangat mengganggu pada penghuni neraka. Baik tuan-tuan, hadis atas tadi takkan cium bau syurga. Cerita dia tak masuk syurga juga. Penderhaka mak ayah, meminta sedekah yang dia tak buat berjalan, dia tak menggunakan pemberian Allah dari segi kekuatan, dan juga peminum arak. Hadis yang kedua ni pula tuan-tuan, sama juga tak masuk syurga, tapi dia ada 3 golongan yang Nabi sebut. Sama pada hadis 1 dengan 2, orang minum arak. Yang kedua Nabi kata siapa dia? Orang yang mempercayai sihir. Sihir dalam ni tuan-tuan, dahsyat. Banyak sangat nak dengar cerita orang kena sihir. Kebelakangan ni tak tahulah kot saya pun terdengar. Sakit misteri ni cukup banyak. Tak tahu dalam keadaan kereta dah terbang, dalam keadaan kita pun dah masuk 2020, Corona 19 pun dah jadi 21 dah, pun orang duk pergi sihir lagi. Orang duk guna lagi ilmu hitam. Orang duk mencari lagi bomoh-bomoh khurafat, percaya jin syaitan. Orang duk guna lagi benda ni tuan. Tuan hancurkan diri daripada sihir tuan, sebab sihir itu syirik. Sihir itu syirik. Syirik tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali dosa orang yang syirik. Dan orang sihir itu kan niscaya dia akan dicampakkan sedalam-dalamnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mensihir. Macam mana sekalipun kita tuan, jangan mensihir. Semudah mana kita nak dapat. Hari ni tuan, orang-orang ni dia ada timbul satu isu apa? Kotak demo. Apa cin pada Israel, hantu Yahudi di bawah tanah mengepek lah tuan. Sampai diterjemahkan dalam satu laman yang semua orang mudah nak akses untuk tengok benda ni. Nak tarik perhatian supaya apa? Umat-umat Islam percaya pada benda tu. Padahal benda tu tak ada apa, benda tak lakukan dia. Mempercayai kewujudan sampai orang kaji tuan. Agama kita ni kaji tak habis lagi. Dia kaji pasal hantu Yahudi, hantu Israel apa semua. Allah. Nampak tak?
cara dia pun nak alihkan masyarakat daripada dekat dengan Tuhan. Kita pun jadi takut tuan. Saya ni nak keluar topik sikit lah dan cerita benda macam ni kan. Sebab dia nampak dah ni tuan. Bila nak baca konspirasi pasal 2021 di Malaysia kan. Dan dia tulis Januari Malaysia akan lockdown pula buat kali kedua. Jadi dah ni. Saya dia hamaknya tu yang ini dah sampai apa kita kena pakai vaksin yang ada apa? Ada chip dah apa lah. Lepas tu macam pula ada suku yang mengatakan daripada Malaysia ni lah akan timbulnya panci-panci hitam yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita bukan nak percaya konspirasi tu, tapi bila dah terbaca ni, kadang-kadang baca, kita tengok dia pun tulis tu macam logik juga. Walaupun terkebetulan berlaku, terkebetulan. Tapi nampak sangat tuan-tuan ada satu usaha yang cukup kuat daripada musuh-musuh Allah yang cuba memalingkan umat Islam Malaysia ni daripada rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita nak ambil tahu tentang bahawa semakin hari musuh Allah semakin kasar untuk nak menjauhkan kita daripada Allah. Bila kita diuji tuan, pulanglah kepada Allah. Dan apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kita kena isap, kita kena taubat, banyakkan zikir, dekatkan diri kita dengan Allah. Lakukan amalan sebanyak-banyak. Orang kata ada pula saya tengok tuan-tuan Dajjal ni dah ada dah duduk kat Cina Allah. Seronok tengok konspirasi ni tuan. Dah boleh dah nak dengar orang gaduh dia tu lompat di sana hang di situ nak ambil darurat kuas dia pun. Apa terror sangat? Dia. Lalah dia pula last dia ada usah kan. Darurat apa ya? Center usah lah. Nak sembang politik boleh jadi menduat lah tuan. Baca konspirasi seronok. Tapi dalam semua konspirasi tuan, kita akan dapat satu kesimpulan, musuh Allah sedang menjadikan umat-umat Islam ni sebagai sasaran untuk dijauhkan daripada Tuhan. Dia cuba nak memecah belahkan umat Islam. Sebab dia tahu umat Islam akan bersatu. Umat Islam akan bersatu. Islam akan menang. Sama ada kita ada atau tanpa kita, Islam akan menang. Itu janji Nabi SAW. Dia tahu benda itu akan berlaku. Tapi dia nak jadikan benda itu bukan sekarang. Dia cuba habis daya untuk nak hancurkan. Ni kena minggu lepas, kalau tuan-tuan betul-betul tengok isu semasa dalam media sosial, orang kecoh pasal atomi. Orang satu pertumbuhan yang memang dia declare sebagai pertumbuhan Kristian, dia buat ada juga produk-produk kesihatan, keuntungan dia digunakan untuk bina gereja, untuk bagi mubalik-mubalik Kristian dana untuk nak sebarkan agama Kristian dan sebagainya. Jadi isu besar pula lah di Malaysia ni. Kalau dalam TV tak jumpa. Apa nak lebih media sosial lah, dia tahu lah. Atomi ni lawan pula orang Melayu ada yang kata tak boleh, ada orang Melayu yang kata boleh. Jabatan Mufti Selamat dah bagi tahu dalam satu kenyataan kata tak boleh sebab dia ada bersangkut dengan agama lain. Tu pun dia pusing macam tu lah tuan. Sebab apa? Dia pun akan lakukan apa saja untuk nak menjauhkan umat Islam daripada agama lain. Jadi dalam apa yang kita tengok ni tuan, kan? Bagaimana bila kita ada sifat dengki, kita sifat tak berhati ke orang, kita menggunakan sihir dan sebagainya tuan. Dia masuk balik dia masuk balik. Jadi dia keluar jauh, dia masuk balik. Kan? Bila kita bersihir tuan, mana waktu tu kita jauh daripada Allah. Kita menduakan Allah. Kita tak percaya dengan kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu daya orang yang sihir takkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga Nabi sebut di sini, orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan, ada banyak hadis sahih tuan yang Nabi cerita pasal silaturahim saja. Bahkan dalam Quran tuan ada banyak tempat Allah sebut pasal silaturahim. Islam ni digambarkan innamal mu'minuna ikhwah. Tuhan saya Allah, Tuhan tuan-tuan Allah, kita saudara seakidah. Walaupun kita tak ada hubungan darah, walaupun kita bukan adik-beradik, walaupun kita keturunan tak sama. Saya keturunan saya main balik kan, jenis 786 nya. Tuan-tuan apa 994, hak ni 813. Ada nombor tak sama. Tapi bila masing-masing bertuhankan Allah, berasulkan Nabi SAW, kita saudara. Dan dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan, Nabi cerita tuan-tuan, antara amalan yang akan berdiri di belakang seseorang hamba sewaktu dia hisab di hadapan Allah, salah satu yang akan berdiri silaturahim kita.
Sejauh mana kita buat baik dengan orang, sejauh mana concern kita terhadap orang yang susah, sejauh mana kita nak bantu orang, buat baik dengan orang. Kita kira dengan orang ni, yang mana boleh tolong kita tolong. Kita bukan ambil geng-geng kita, kroni-kroni tak, semua kita tolong tuan-tuan. Kita jumpa orang, kita tunjuk manis muka, kita sapa, kita tanya nama, kita berkenal-kenalan tuan-tuan. Semua tu akan menjadi asbab untuk dilepaskan kita daripada neraka Allah. Islam sangat jaga hubungan silaturahim ni tuan-tuan. Islam tak suka kita bergaduh. Pernah dengar orang kata kan, kalau 3 hari bergaduh kan, 3 hari lebih pada 3 hari takkan diterima amalan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda ni bukanlah benda yang disukai oleh Allah. Allah bersifat Rahman, Rahim, penyayang. Orang yang putus silaturahim ni dia berlawan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang yang perangai macam ni akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik pada tajuk yang kata pasal minum arak. Nabi terangkan lagi, siapa yang mati dalam keadaan dia meminum arak, Allah akan beri dia minum air daripada sungai Ruttah, iaitu sungai yang wujud daripada lendiran-lendiran yang keluar daripada kelamin orang yang melakukan zina di dunia. Tuan-tuan kena ingat dalam bab 6, kita kita bicara bab 6, bab zina tuan-tuan, antara azab orang yang melakukan zina di dunia akan keluar daripada kemaluan-kemaluan mereka cairan yang paling busuk tuan-tuan. Sehingga akan penghuni neraka yang lain akan hampuk mereka, maki, hamun, marah ni. Hampa buat apa kat dunia sampai kena benda yang busuk. Dahlah kita duk kena seksa, tak tahan sakit, bau pula pada hampa ni. Hak tu yang busuk sangat tu akan dijadikan minuman rasmi kepada orang yang mati tak sempat taubat, dia minum arak di dunia. Sampai macam tu dihina orang yang minum arak. So kita nak cari dalil apa lagi, tak kata boleh minum arak. Nak dalih pusing pun mana lagi juga. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada adik-adik, rakan taulan, jiran-jiran, walaupun dia tak minum arak, tapi dia kerja, dia kena serve arak. Dia kerja di hotel, ataupun dia kerja cashier, sewa delivery dan sebagainya. Yang bila orang non-Muslim yang beli arak, dia kena tolong bayar. Tuan-tuan, tolong tepuk dia, tolong hamak kat dia. Berhentilah. Walaupun dia tak minum, tapi dia terlibat salah seorang daripada 10 orang yang akan diazab sebagai peminum arak. Walaupun dia tak minum, dia tolong bayarkan, dia tolong belikan, dia tolong suarkan, dia tolong servekan, dia tolong bawa lori arak. Semua tu akan terlibat. Tak peduli tu kan. Kutlah minum, kena macam ni, kuih hati juga. Hak ni kena macam ni, pasal apa? Saya tolong dulu kerja 7-Eleven untuk sekian arak kan. Minum dah pun, tapi dikira langsung terlibat dalam dalam dosa-dosa lain. Kita tak dengar tau Nabi bagi segelia tu golongan yang akan diazab. Tapi dalam arak ni, nak hampa kata jauhkan, jangan dekat langsung hampa dengan arak. Sampai di highlightkan 10 golongan yang langsung diazab walaupun dia tak minum arak. Tapi dia ada kaitan, kena mengenal dengan arak. Jadi kita kena faham tu kan. Jangan pula duk kata kalau dah sampai macam tu dia teruk, pasal apa Allah adakan arak di muka bumi? Allah Ta'ala tak cipta ya. Ya, arak ni tak diciptakan kan senang. Itu dah nak kata, nak test iman, nak uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Ankabut. Hampa jangan ingat, hampa tu bertuhankan Allah, hampa beriman dengan Allah, hampa mengaku Allah tu Tuhan, Allah Ta'ala akan angkat hampa masuk syurga tu. Hampa jangan ingat apa tu? Wa hum la yuftanun. Hampa tak kena uji lagi. Hampa nak masuk syurga, boleh. Biar Allah uji dulu, tengok hampa sabar ke tak. Allah bagi benda yang boleh hampa buat dan yang tak boleh hampa buat. Benda yang boleh tu hampa jaga elok-elok dah. Benda yang dilarang tu hampa tinggal ke hampa buat juga. Itu dia nama iman. Kuatnya iman kita, apa Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Ujian kita dulu percaya. Sanggup ke kita nak dapat benda macam ni saja? Ya, betul. Apa dibolehkan sebelum turun yang kita bincang 2 bulan lepas. Kan dia ada tiga ayat yang turun pasal arak. Mula-mula arak tu
banyak, buruk pada baik. Yang kedua, jangan solat ketika mabuk. Yang ketiga, baru haram juga. Mana kata wahyu pertama dengan wahyu kedua masih boleh minum, tapi bila turun tu orang dah mula slow. Peminum arak di kalangan orang Islam dah mula kurang dah. Masing-masing pakai tinggal. Mai yang ketiga tu kotai, habis semua tak minum dah. Sampai kiamat. Okey, baik. Ambil sikit lagi insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Kita tengok pada mafhumnya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku untuk menjadi rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Aku diutus untuk menghapuskan bunyi-bunyian, yakni muzik yang dibuat oleh kaum jahiliyah. Dan Tuhanku telah bersumpah dengan kebesarannya bahawa tidak akan meminum seseorang hamba dari para hambaku dengan seteguk khamar, melainkan aku akan memberikannya minum seumpamanya dari air panas neraka jahanam. Dan tidak ditinggalkan minumannya seseorang dari hambaku kerana takut kepadaku, melainkan aku akan berinya minum dari minuman dari taman suci, beserta balasan berupa ganjaran kepada orang-orang yang menyesali diri. Baik, tuan. Dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu bahawa antara perkara yang Allah Taala minta Nabi buat, salah satu yang di-highlightkan di sini, menghapuskan bunyi-bunyian yang dibuat oleh kaum jahiliyah. Maksudnya apa saja keburukan yang ada pada zaman jahiliyah yang bukan bersifat kemanusiaan, semua itu diharamkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi menghapuskan amalan-amalan buruk jahiliyah dan di-highlightkan tentang arak. Siapa yang minum, maka Allah bersumpah dia akan diberikan minuman yang panas daripada neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Dan siapa yang tahan diri dia, dia tahu arak, dia tahu benda ni haram, tapi kadang-kadang rasa macam teringin nak minum. Tuan, kita tengok Casper Tiger pun kita tak rasa teringin, tuan. Tapi kadang-kadang nak tengok cerita orang putihan dia tuan vodka, dia main whisky mahal-mahal apa tu, betul dia bubuh pula cherry seketui. Ataupun kadang-kadang nak tengok food channel lah, dia buat selok, dia bubuh dia besar sekali, dia tuang red wine. Tu wangi tu kan. Casper ni pun sampah, memang kita tak mau. Tapi nak tengok jenis mahal-mahal ni kan, macam teringin nak rasa, macam teringin tapi tak rasa, tak minum pun, kita tahan, tuan. Allah janji akan diberikan minum dari minuman dari taman suci. Taman suci ni apa dia, tuan? Surga. Serta ganjaran kepada orang yang menyesali diri. Orang menyesali diri ni, orang yang dia pernah minum, dia sedar benda tu salah, dia berhenti, dia taubat, dia tak sentuh dah sampai akhir hayat dia. Orang macam ni dan orang yang memang tahan diri dia daripada minum arak, Allah Ta'ala akan memberi minuman yang cukup dia. Di taman suci iaitu syurga itu kan ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, macam-macam jenis. Ada? Yang disebut dalam satu hadis, arak yang ada dalam syurga takkan diminum oleh orang yang pernah minum arak dunia. Tapi wallahu alam, kalau dia bertaubat, wallahu alam dapat ke tak. Tapi fair tak, tuan? Fair. Itu yang kata minuman daripada taman suci ni. Kita bersamak dengan satu benda walaupun kita teringin, tapi kita tahu benda tu Allah Ta'ala tak bagi buat. Kita bersamak, tuan. Harga samak kita syurga. Walaupun samak tu bukan satu benda yang mudah. Tadi terpandanglah satu status dalam Facebook tu, tuan. Sabar aja tengok, tuan. Dan nasi dia, dan soto dia, dia udang dia, RM62 8 dan sabar aja tengok, tuan. Tiap hari tengok. Sabar, moga-moga boleh makan hari-hari lah kampung Melayu dalam syurga, insya-Allah lah. Oh, geram tengok, tuan. Kan? Dah jadi contoh lah. Dan nak kata sabar ni bukan satu benda yang mudah. Hanya orang yang bila dia berada dalam situasi yang dia perlu sabar, tuan, dia tahu itu satu benda yang berat. Allah sendiri sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiirah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya dua-dua benda ni berat. Berat, tuan.
Saya habaq tadi kat tuan-tuan kan, yang duk tengok food chain dari Dr. Rick Mai tu, saya pernah sampai tahap teringin. Lagi, nampak macam best, nampak macam sedap. Saya pernah juga duk teringin tuan, lalu di kedai nasi ayam Kino ni, yang dia gantung, itik gantung tu. Oh, nampak ya Allah tuan, dengan dia punya kilat golden dia apa. Ui, teringin kalau nak makan. Tapi kita tak makan pun. Nampak tebuk-tebuk tali hang tu nampak lah. Tapi cara dia serve, cara dia letak gantung tu kita tengok terliuk dah tuan. Tuan, kesabaran itu mudah-mudahan ada harga yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya tahu. Saya boleh dah nak dimakan. Boleh. Tuan boleh dah nak minum arak. Boleh. Tapi kenapa tak buat? Allah Taala tak bagi. Nabi SAW larang. Aku hamba Allah, aku kena ikut. Sebab kita faham benda tu tuan. Allah bagi kita syurga. Itulah iman. Jaga iman kita yang Allah. Kita berada pada satu zaman yang zaman cukup mencapai dengan dia ganggu iman tuan. Dia ganggu iman. Dia kacau kepercayaan kita. Straight daripada apa yang kita ada sekarang ini tuan. Pegang kita pada agama Allah ini betul. Apa yang dilarang jauhkan sejauh-jauhnya. Larilah tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita kejayaan dan akan mengajari kita dengan segala nikmat yang baik daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang bila kita boleh diberi kebenaran untuk menyambung semula kuliah kita. Mudah-mudahan kita minta sangat-sangat kepada Allah 2 minggu cukuplah. Allah Ta'ala uji kita 2 minggu. Lepas ni dia kata tadi sampai 25 lah. 25 ke 26. Okey, dah boleh buka balik, dah boleh nak solat jemaah sama-sama, dah boleh sambung balik mengaji ilmu mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita minta kepada Allah agar segala bala ujian yang ada di sekeliling kita ni Allah Taala angkat secepat-cepatnya, jauhkan kita daripada segala bala bahaya dan bencana bersama-sama insya-Allah. Wa hadza bil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.